الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi sambung majlis tazkirah kita berdasarkan kepada buku Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah baca tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dia melahir tanda kesedihan apabila dia diberi peluang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memilih beliau untuk menjadi teman di dalam peristiwa hijrah. Kesedihan kerana beliau adalah merupakan daripada kalangan sahabat yang ramai-ramai dia terpilih. Walaupun sahabat yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di dalam was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Selain daripada Abu Bakar, ramai lagi sahabat-sahabat yang masuk Islam di peringkat awal, tetapi Rasulullah telah memilih Abu Bakar menjadi teman beliau di dalam peristiwa hijrah. Jadi pada malam ini kita baca pula keadaan yang kedua, peristiwa yang kedua yang disebut di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Manaqib. Manaqib ni maknanya kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat. Di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar untuk berkhutbah. Jadi kalau dalam keadaan kita di Malaysia ni, kalau khutbah mesti khutbah Jumaat ataupun khutbah raya kan. Jadi Rasulullah ni bila kata khutbah ni maknanya ceramah. Dalam bahasa Arab khutbah maknanya ceramah. Jadi pada masa tu mikrofon tak ada lagi. Jadi untuk membolehkan orang yang duduk di belakang dengar, maknanya hadirin-hadirin yang ramai yang berada di dalam masjid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Bila dia naik ke atas mimbar, lalu dia telah menyebut tentang beberapa kelebihan Abu Bakar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Ismail bin Abdullah, haddatsani Malikun an Abi Nadr maula Umar bin Ubaidillah an Ubaidin ya'ni bin Hunainin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala mimbar. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk di atas mimbar, faqala, lalu menyebut dan bersabda, inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu Allah an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu fabaka Abu Bakrin. Sesungguhnya seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan perhiasan dunia, kekayaan dan kesenangan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala pilih antara kekayaan dunia ini dengan apa yang ada di sisi Allah, iaitu syurga. Tiba-tiba hadirin sekalian, tak semena-mena Sayyidina Abu Bakar ni menangis. Sedangkan di dalam hadis tersebut, di dalam ucapan tersebut, di dalam khutbah tersebut, Rasulullah tak sebut siapa pun. Tak sebut siapa-siapa daripada kalangan sahabat. Rasulullah kata, ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi dunia dan Allah Ta'ala bagi apa yang ada di sisi Allah. Dia tolak perhiasan dunia dan kekayaan dunia, dia pilih apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang lain semua terkejut. Sebab apa Abu Bakar menangis? Sedangkan tak sebut pun dia nama beliau di dalam ucapan tersebut.
Lalu dalam riwayat ini menyebut fabaka Abu Bakrin. Bukan sahaja dia menangis, lalu dia menyebut wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ibu bapa kami menjadi tebusan. Di antara orang yang paling kita sayangi, kita cintai di dalam kehidupan kita adalah ibu bapa kita sendiri. Tetapi ibu bapa sanggup menjadi tebusan. Kami ambil ibu bapa kami menjadi tebusan untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Lalu dalam riwayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri kata, fa'ajibna lahu. Kami pun rasa heran. Pertamanya dia menangis. Lalu dia kata, demi ayah dan bapa kami menjadi tebusan. Jadi semua orang heran, jadi pelik kenapa dia ucapan macam tu. Rasulullah ni tak tuju kepada siapa-siapa pun. Rasulullah kata dalam ramai-ramai ni ada hamba Allah Ta'ala, dia pilih apa yang ada di sisi Allah nak dibandingkan dengan kekayaan dunia. Wa qala an-nasu unzuru ila hadha syekh. Lalu sahabat-sahabat yang ramai yang berada ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, tengok orang tua ni, dia kata. Tengok orang tua ni. Yukhbiru Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberitahu ada di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala an abdin khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahrati dunya wa baina ma 'indahu. Allah Ta'ala kata ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ini dia pilih apa yang ada di sisi Allah daripada kekayaan dunia. Tiba-tiba kenapa dia menangis? Wa huwa fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mukhayyar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pilihan dia. Mukhayyar adalah isim maf'ul daripada khayyara. Daripada kekayaan dunia, kesenangan dunia, dipilih Rasulullah. Bila pilih Rasulullah ni menunjukkan dipilih Allah. Kerana dalam Quran kata siapa-siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Dan ayat yang selalu kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu kasih kepada Allah, hendaklah kamu ikut akan daku. Mana Abu Bakar ni dia ikut Rasulullah, menunjukkan automatik secara langsung dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri kata, Abu Bakar adalah merupakan orang yang paling mengetahui daripada kalangan kami. Maknanya di dalam ucapan Nabi SAW, Abu Bakar ni orang yang paling faham. Sebab tu dia menangis. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa masalah Quran ke ataupun hadis Nabi, yang paling faham adalah merupakan generasi para sahabat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata kuntum khayra ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyambung lagi sabdanya, inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling amanah, paling jujur, paling setia, paling dipercayai daripada kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Sebab itu Abu Bakar disebut sebagai apa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apakah keluarnya ucapan itu oleh Rasulullah kepada para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? As-Siddiq ni kan sirah mubalaghah. Apa makna dia? Orang yang paling dipercayai. Apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia paling percaya, paling terima. Tanpa berdasar. Asal Nabi bagi tahu sahaja, aku percaya. Sehinggalah di dalam peristiwa apa dia? Isra' dan Mi'raj. Rasulullah bagi tahu kepada orang lain dia naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi Abu Bakar ni dia dapat cerita daripada orang ramai. Betul ke Muhammad sebut macam tu? Dia naik ke langit. Lepas tu orang kata memang betul dia sebut. Kalau begitu, kalau Muhammad sebut confirm aku percaya. Jadi sebab itulah dia diberi gelaran dengan As-Siddiq, sangat mempercayai Rasulullah SAW. Asalkan apa sahaja maklumat, penghabaran, cerita
yang disampaikan oleh Nabi, dia tak perlu bedah siasat, tak perlu tanya dah, terima. Dia tidak ada taradud tentang maklumat yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW menyebut di dalam hadis ini, orang yang paling setia, paling jujur, paling dipercayai di dalam persahabatan ini adalah Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, sekiranya aku diberi kebenaran untuk mengambil kekasih daripada kalangan umatku, latakhadtu Abu Bakrin, niscaya aku memilih Abu Bakar. Tetapi kekasih Nabi ini satu sahaja. Siapa dia? Siapa tahu dapat RM1 malam ni. Siapa tahu bagi RM1. Kamu bagi ustaz RM1. Kekasih Nabi siapa dia? Semua setiap pelajar kena bagi seorang RM1 kat ustaz. Kerana jawapan tu betul. Sebab itu hadirin sekalian, bila Rasulullah SAW nak meninggal, dia sebut apa? Ummati ke? Rasulullah sebut apa? Dah tak ingat. Disebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Maknanya kekasih Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu bukan kekasih, sahabat semua. Sebab itu disebut dalam hadis ni, kalau dibenarkan aku memilih kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi kekasih Rasulullah ni satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin illa khullatal islami, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan untuk mengambil ukhuwah Islamiah. Maknanya Abu Bakar ini sebahagian daripada saudara se-Islam, seagama dengan Nabi SAW. La yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khaw'atu Abi Bakrin radhiyallahu an. Tidak kekal di dalam masjid ini satu pintu kecil, melainkan pintu Abu Bakar. Masjid Nabawi ini dia ada beberapa pintu. Pintu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebagai penghormatan kepada para sahabat. Para sahabat ini dia mendiami, mereka buat rumah berhampiran dengan Masjid Nabi untuk membolehkan untuk mereka senang masuk ke dalam Masjid Nabawi ini. Pada ketika itu ada pintu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan beberapa sahabat yang lain. Lama kelamaan bila Masjid Nabawi dibesarkan, Rasulullah kata tutup semua pintu. Kecuali pintu Abu Bakar saja buka. Yang lain semua tutup. Ini satu penghormatan yang diberi oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi daripada hadis yang kita baca semalam dan juga hadis semalam ini nak menunjukkan bagaimana kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini, tentang persahabatan beliau dengan Nabi SAW, sebagaimana yang kita sebut semalam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dalam bentuk dhamir. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua. Berdua tu siapa dia? Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca di dalam hadis Nabi SAW, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar, bagaimana kecintaan beliau, rapat dan akrabnya beliau dengan Nabi SAW. Dan insya-Allah dengan kita membaca, menghayati, kita mengkaji tentang bagaimana persahabatan para sahabat dengan Rasulullah ini, sedikit sebanyak dapat meningkatkan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Apabila cinta dan kasih kita bertambah kepada Nabi, insya-Allah di sana adalah kemanisan iman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.